Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai, Assalamualaikum. Okey. Semua orang tengah buat apa tu? Siapa yang ada nampak Teacher Zati live ni, boleh say hi dekat ruangan komen. Sementara nak tunggu, orang kata nak tunggu waktu asar. Nak masuk sekejap lagi, pukul 4.29 petang. Sekarang 4.12 petang. So sementara nak tunggu waktu asar masuk, Teacher Zati rasa Teacher Zati nak buat sedikit perkongsian ataupun nak share sedikit tips ataupun cara macam mana kita nak latih anak-anak ni berpuasa, memandangkan kita nak puasa lagi 4 hari je kita dah nak puasa. So kita kena readykan anak kita secara mental, secara fizikal. Macam mana kita nak bagi dia orang ready, dan apa yang kita boleh lakukan untuk kita bantu anak-anak kita belajar berpuasa. So memandangkan Teacher Zati sebenarnya baru balik dari hospital tadi, bawa ibu Teacher Zati ada check up dengan doktor hari ni. So lepas balik dari hospital, solat Zuhur semua, tengok jam dah nak masuk asar dah ni. So macam why not, sementara antara waktu ni Teacher Zati nak berkongsi ilmu. Setidak-tidaknya parents boleh gunakan ilmu ni dekat rumah dengan anak-anak nanti. Sebab mungkin ada parents yang tertanya-tanya macam macam mana nak latih anak kita berpuasa. Sebab kalau lagi-lagi anak yang baru nak berpuasa tahun ini, kita tak naklah push diorang tiba-tiba terus kena puasa, terus kena orang kata kena paksa macam tu kan. Kita tak nak. Kita nak bagi orang kata step by step, slow-slow kita nak bagi anak-anak kita. Okay, so ada beberapa tips yang Teacher Zati nak sharing hari ni. Okay, so hopefully dapat share dulu, parents boleh share sementara kita nak tunggu waktu asar. Semoga ilmu yang Teacher Zati bagi ni bermanfaat untuk semua. So boleh share je dekat siapa-siapa, boleh share dekat you all punya wall, boleh share dekat kawan-kawan, boleh juga nak watch party ke pun boleh. Okay, okay, kalau ada yang nak komen, hai, Assalamualaikum Puan Aisyah. Kalau ada yang nak komen, boleh komen dekat situ, yang dah tengok live ke ataupun yang dah share, boleh komen done. Okey, perkongsian kita hari ni santai-santai je. Sementara nak tunggu asar, kita nak sharing tentang tips macam mana nak latih anak-anak kita berpuasa. Okey, setakat ni parents boleh komen dekat ruangan bawah apa yang parents dah orang kata dah readykan anak-anak parents secara mental ataupun fizikal sebagai persiapan untuk menyambut puasa. Maksudnya parents dah orang kata dah bercerita dengan anak-anak ke puasa tu apa, macam mana nak puasa, ataupun dah bagi anak tengok kartun-kartun macam Upin Ipin berpuasa ke. Sebab kadang-kadang benda tu merangsang diorang campur, Upin Ipin puasa, kita pun nak puasa jugalah. Kalau parents dah buat, boleh share dekat komen supaya parents-parents yang lain pun bila dia baca, oh parents ni buat macam ni, oh saya pun nak buat lah. So kita hari ni, petang ni, kita santai-santai, kita berkongsi sesama kita. Okay, selain daripada tips yang Teacher Zati nak bagi lepas ni, so parents mana yang ada idea ataupun dah buat dengan anak-anak dekat rumah pun boleh share juga dekat ruangan komen supaya parents lain pun boleh cuba. Mana tahu pahala tu mengalir berterusan kan. Okey, antara tips yang Teacher Zati ataupun pihak Tadika selalu terapkan, first kali kita perlu latih anak-anak ni solat. Okey, solat tu tak ada masalah lah, sebab dekat Tadika pun, even though parents sekalipun dekat rumah, of course dah latih anak-anak bersolat. Betul tak? Sebab konsep dia macam mana tau parents, bila kita dah latih anak-anak kita solat, bila kita suruh mereka berpuasa pula, dia tak akan jadi satu benda yang macam susah pada anak-anak. Okay, sebabnya kita kena explain dekat dia tentang rukun Islam.
kita kena cakap dekat dia kenapa solat tu penting dulu. Sebab mula-mula dia masuk LC, kita akan ajar dia syahadah, and then kita ajar dia solat. Dalam pada tu dia akan belajar benda-benda lain. So kita cakap dia dah syahadah, dia dah boleh syahadah, and then dia dah tahu solat. Lepas solat kita kena berpuasa. So kita akan cakap dia kena completekan 5 pillars of Islam tu, barulah dia sempurna sebagai seorang Islam. So kita kena story benda-benda tu. So kita kena minta dia, orang kata, dan benda ni anak-anak telah dilatih. Alhamdulillah, yang melatih anak solat ni, anak-anak memang dah dilatih daripada sekolah, dekat rumah pun parents dah latih. Alhamdulillah. Maknanya kita kena orang kata kena kukuhkan tiang agama tu dulu, barulah nanti benda-benda lain akan follow, akan ikut. Anak-anak akan mudah untuk menerima nak solat ke, nak membayar, orang kata kita nak explain tentang bayar zakat ke apa, anak-anak dah boleh adapt. Sebab yang first kali pasal solat, anak-anak dah memang tahu pasal itu dan mereka boleh buat. Okey? Itu yang pertama. Tips yang pertama, kita kena latih sebelum kita nak latih anak puasa, sebelum kita nak latih anak orang kata apa, yalah, berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, kita kena latih dia solat dulu. Itu yang pertama. Tapi Alhamdulillah, untuk part solat ni memang kita dah latih dia daripada siapa yang masuk LC, memang kita dah latih daripada awal-awal dia masuk, memang kita dah kata solat hari-hari. Tapi Teacher Zati harap hopefully sepanjang cuti PKP ni dah 33 hari, parents tak lupalah untuk solat bersama-sama dengan anak dekat rumah. Okay? Kalau tak dapat nak solat setiap waktu, at least ambil waktu yang boleh solat berjemaah. Contohnya waktu maghrib ke, kan, maghrib isyak tu boleh berjemaah, boleh mengaji dengan anak. Ambil masa itu untuk kita recap bacaan solat anak. Okay? Nak recap surah dengan anak, ambil waktu tu sekejap. At least anak rasa macam, oh, solat dengan mama papa hari-hari, setiap hari. Jangan miss. Jangan dia rasa, oh, dekat sekolah hari-hari kena solat, dekat rumah tak payah solat lah mama, kita tak payah solat ke dekat rumah. Jangan sampai anak mempersoalkan isu macam tu. Sebab kalau boleh, bila kita solat tu, kita ajar anak solat sekali. Sebab itu yang benda first sekali sebelum kita nak ajar anak puasa pula. Okay? Yang kedua adalah kita boleh buat storytelling tentang puasa. Macam Teacher Zati cakap tadi, tunjukkan anak-anak video puasa, kartun berpuasa seperti Upin Ipin ada video pasal puasa, kan, boleh tunjuk dekat anak-anak. Ataupun kita boleh jadikan cerita. Mungkin cerita kita masa kecil dulu ke, kita nak cerita dekat dia macam mana, nak tahu tak macam mana mama dulu mula-mula mama puasa. Kita bagi dia storytelling, kita bagi dia jalan cerita. Macam mana puasa tu berlaku, dari pukul berapa sampai pukul berapa, kita bercerita dengan anak-anak. Tahu tak puasa tu macam mana? Kalau puasa kita tak boleh makan daripada pagi sampai petang. Okay, itu tips yang kedua. Banyakkan storytelling dengan anak supaya mental dia ready. Dia tahu, oh, bulan puasa kita kena puasa selama 30 hari. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 30 hari. Kita kena bagi tahu. Okay? Selain daripada teacher akan membantu nanti sepanjang bulan puasa dengan anak-anak, dari segi modul, dari segi aktiviti semua, tapi parents dekat rumah pun kena get ready kan anak-anak mental diorang. Maknanya sentiasa bercerita puasa tu, apa pahala kalau kita berpuasa, apa yang kita akan dapat, apa yang Allah akan bagi kalau kita berpuasa, kenapa kita perlu berpuasa, macam mana niat, macam kita kena bangun sahur. Bulan puasa ada tarawih, tapi tahun ni tak dapatlah pergi tarawih kat masjid, kan. Boleh buat tarawih dekat rumah nanti. Okay? Yang kedua, yang pertama tadi, latih anak solat dulu. Yang kedua, storytelling tentang puasa. Banyak cara boleh storytelling. Based on pengalaman parents sendiri, kita boleh buat storytelling. Ataupun based on cerita-cerita kartun ke drama-drama yang sesuai untuk anak tonton pun boleh menggunakan media macam tu juga. And then ataupun boleh kalau parents rajin nak melukis ke apa, kan, nak buat macam storyboard untuk anak tengok dan bercerita pada dia pun boleh, depends. Yang penting kita ada bercerita dengan anak-anak supaya dia bersedia untuk menghadapi puasa nanti. Okay? Alright. Yang ketiga, tips yang ketiga untuk latih anak berpuasa ialah latih puasa secara berperingkat. Selalunya ini untuk anak-anak yang baru first time nak puasa. Okay, macam mungkin tahun lepas dia 4 tahun, dia belum berpuasa. Yang tahun ni dah 5 tahun, kena ajar. Nak tak nak kena ajar. Maksudnya berperingkat ni, mungkin boleh puasa setengah hari. Ataupun hari pertama puasa tu,
kita boleh buat beberapa jam je dulu. Mungkin dia start puasa daripada pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari. Mana yang dia mampu, berperingkat. Jangan terus paksa dia hari pertama tu kena 1 hari penuh. Jangan. Tapi at least bila dia dah ready mental, kita dah storytelling dengan dia banyak, and dia pun dah get ready dari segi fizikal, jangan terus-terus nak bagi dia puasa penuh. Bagi dia sikit-sikit. Kalau macam anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, kalau saya rasa mereka dapat berpuasa setengah hari pun, itu pun dah sangat bersyukur. Sebab nak bagi anak umur 4 tahun, 5 tahun nak puasa setengah hari, 6 tahun pun ada juga yang susah untuk puasa setengah hari kan. Tapi kalau diorang dapat buat, alhamdulillah parents, syukur sangat-sangat kalau mereka dapat berpuasa setengah hari at least. Kalau tak boleh juga, mungkin kita buatlah hari pertama puasa 3 jam, hari kedua naikkan 4 jam, hari ketiga naikkan 5 jam. So macam berperingkat. Jangan terus-terus nak suruh anak tu puasa penuh. Okay? Sebab tahun lepas dia tak puasa langsung. Mungkin tahun ni kalau dia dapat puasa 3 jam satu hari pun dah sangat berbaloi. Sangat-sangat alhamdulillah. Okay? Itu kalau kita yang ketiga, latih puasa secara berperingkat. Yang keempat, sediakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Maknanya sepanjang dia berpuasa tu, jangan bagi dia rasa macam panjangnya masa ni, bila pukul berapa nak berbuka ni mama sekarang ni pukul berapa, bila nak maghrib ni. Jangan bagi dia rasa macam tu. Maksudnya cuba try schedulekan, jadualkan satu hari dia tu. Mungkin pukul ni sampai pukul ni dia kena buat apa, kena reading lah kata. Mungkin teacher pun ada sediakan a lot of activity, a lot of task yang parents boleh buat dengan anak dekat rumah. So bila dia buat kerja, dia tak berfikir untuk minum ke, nak makan ke apa, dia tak terlalu fikir ke arah tu lah. Cuma janganlah buat aktiviti yang melompat ke, berlari ke, buat aktiviti macam mengala ke. Ini ada satu masa mungkin lepas Zuhur sampai Asar tu, ataupun petang ke, nak suruh dia tidur dulu ke, adakan masa untuk dia belajar, main, tidur, rehat atau tidur, and then bangun tu mandi, dah dia, orang kata masa dia dah penuh satu hari tu. So dia takkan asyik fikir nak berbuka, nak minum, nak makan, nak makan. So sediakan aktiviti dia tu mengikut jadual. Dan kalau boleh setiap hari tu berlainan lah, supaya dia tak rasa semalam buat ni, hari ni buat ni, besok buat ni, sama je kan. Jangan macam tu lah. Okay, Puan Aisyah, alhamdulillah bulan puasa, tunggu-tunggu cahaya start puasa tahun lepas. Alhamdulillah. Cahaya dah start puasa daripada umur 4 tahun. Umi dia latih dia pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Ya betul, alhamdulillah. 7 pagi sampai 1 tengah hari tu pun dah sangat-sangat apa orang kata, bersyukur. Betul tak Puan Aisyah? Kita kadang-kadang kita kesian tau kalau macam Kak Tadika kan, budak 4 tahun. Selalunya waktu rehat, student 4 tahun mana yang tak puasa, kita akan bagi makan. So mana yang puasa ni dia akan duduk, dia akan pandang kawan-kawan dia. Kita kesian, tapi kita sangat respect pada parents yang nak anak dia berpuasa seawal umur 4 tahun. Kita terpaksa cakap ke anak dia, tak boleh, mama kata awak kena puasa, awak kena tahan. Kita kena pujuk lah anak tu. Sebab kadang yelah budak kan, bila tengok kawan-kawan makan, dia pun macam muka mula tunduk kan, sedih tak dapat makan. Tapi bila parents inform kat kita, oh teacher dia kena puasa macam ni tolong tengok-tengokkan. So kita akan cuba supaya anak tu terus berpuasa. Dia dapat tahan diri dia ni pun tak sabar nak puasa. Alhamdulillah, good Cahaya. Kalau yang lain pun ada yang nak berkongsi, boleh share dekat ruangan komen. Apa pengalaman ke, ataupun macam mana nak bagi anak berpuasa, apa yang parents dah buat untuk latih. Okay, apa yang teacher tidak explain tadi, pertama kena latih solat, kedua storytelling, ketiga biarkan anak berpuasa secara berperingkat macam Puan Aisyah buat. Umur 4 tahun, start dari 7 pagi sampai 1 tengah hari. Kalau anak tak mampu, buat 3 jam, 4 jam, 2 jam pun dah cukup. At least dia tahu puasa tu macam mana. Okay. Yang keempat, sediakan aktiviti yang menarik. Maksudnya aktiviti yang menarik ni lebih kepada kita susun anak kita punya satu hari, jadual anak kita tu macam mana. Dia bangun pukul berapa sampai pukul berapa, dia kena buat apa. Mungkin dia kena reading, lepas tu dia kena join kelas, and then boleh bagi rest beberapa jam untuk dia tidur ke. Okay, bangun tidur dia kena buat apa. At least adakan jadual yang penuh untuk anak, supaya dia tak rasa macam bila nak makan ni, bila nak berbuka ni, bila nak azan maghrib, dia tak rasa macam tu.
Dan aktiviti tu kena something yang dia rasa sangat menarik. Ini kalau kita biar je dia tengok TV kan kejap-kejap, Mama bila nak makan, Mama bila nak makan, Mama bila nak azan, betul tak? So kita kena try to schedule anak kita punya the whole day tu macam mana. Okay. Yang kelima ialah lewatkan waktu bersahur untuk anak-anak. Tips yang kelima ni agak praktikal juga sebab benda ni Teacher Zati pernah buat dekat anak buah. Dia waktu tu umur 5 tahun. On that time Teacher Zati duduk dengan nenek lah dekat rumah nenek dekat Panamaran. Okay. So ada anak buah dekat situ. And then sebelum Teacher Zati bagi suggestion tu, parents dia sahur dengan anak dia sama macam waktu sahur kita, pukul 5 pagi macam tu. So bila bangun pagi pergi sekolah, pergi tadika lah waktu tu, dia dah macam faham tak, lama pukul 5, 6, 7, pukul 8 dia masuk sekolah waktu tu. Dah pergi sekolah. So dia macam jadi rasa panjang sangat. Ni Teacher Zati suggest dekat pakcik. Teacher Zati cakap, why not Pak Lang try bagi nama dia Aiman, bagi Aiman sahur pukul 7 pagi. Dia masuk sekolah pukul 8. So pukul 7 pagi tu baru dia sahur. Tapi biar keadaan gelap, jangan dah cerah baru suruh dia sahur. So dia akan rasa macam kenapa sama je macam pergi breakfast hari-hari kan. Biar masa gelap-gelap mungkin awalkan sikit sarapan dia. Pukul 7 pagi tu kan macam gelap lagi kan. So tutup lampu macam suasana gelap tu, kita orang mak dia ikutlah suggestion Teacher Zati tu. So dia akan sahur pukul 7 pagi, pukul 8 pagi dia pergi sekolah. So dia balik tengah hari pukul 12.30 tu, dia macam dia okey lagi, dia boleh tahan lagi. So trik tu kena ada. Jangan suruh anak bersahur sama macam kita. Lewatkan sikit sahur dia sebab kita nak melatih anak berpuasa. Nama pun latih. Kita bukan nak suruh dia betul-betul puasa. So lewatkan sikit waktu sahur. Sama macam dia pergi sekolah sarapan hari-hari, tapi suasana tu biar nampak macam gelap-gelap sikit, macam tengah sahur juga. Kalau tanya, Mama tak makan sekali ke? Oh, Mama dah makan dah tadi dengan Papa. Mama sahur awal sikit. Bagilah alasan apa-apa supaya dia tak rasa macam kenapa Mama tak sahur sekali, macam tu. Okay. Itu yang ke-5. Yang ke-6 ialah hidangkan makanan kegemaran mereka semasa sahur dan berbuka. Mungkin ini tak dapatlah kita nak fulfillkan setiap hari, betul tak? Kalau anak tu suka makan ayam goreng, takkanlah hari-hari kita nak adab ayam goreng. Tapi boleh je kalau parents rasa itu dapat membantu, tak ada masalah. Boleh je. So macam dia suka makan ayam goreng. Contoh macam Upin Ipin punya kartun pun kan, dia suka makan ayam goreng. So macam mana opah dia nak dia berpuasa? Opah dia kata kalau Upin Ipin puasa penuh, nanti berbuka opah buatkan ayam goreng. So diorang tahan lah puasa ni, ya Allah, tahan sampai ke maghrib sebab semata-mata nak makan ayam goreng. So kita pun boleh buat trik yang sama, kita boleh buat cara yang sama. Daripada kartun tu pun kita boleh dapat idea macam mana kita nak buat ke anak-anak kita, betul tak? Okay, hidangkan makanan kegemaran semasa sahur dan berbuka. Sebab diorang akan rasa macam bersemangat lah. Oh, kalau aku puasa hari ni, Mama buat aku ni beli ke aiskrim ke apa ke. Teacher Zati ingat dulu masa Teacher Zati umur 7 tahun kot macam tu. Teacher Zati suka sangat makan apa tu namanya, aiskrim yang alamak, dia coklat tapi dekat dalam tu ada coklat juga. Dia aiskrim vanila, dia ada salut coklat luar, ada kacang-kacang, dalam dia ada coklat juga. Sebab dulu waktu Teacher Zati kecil, aiskrim tu agak mahal lah juga. Orang kata kalau zaman-zaman sekarang ni aiskrim tu macam aiskrim Magnum macam tu, mahal kan. So punyalah Teacher Zati nak sangat aiskrim tu. Boleh dikatakan dalam seminggu tu, dalam 2-3 kali juga ayah Teacher Zati akan beli aiskrim tu letak dalam peti ais. So setiap kali Teacher Zati buka peti ais, nak berbuka ke nak makan, Teacher Zati nampak aiskrim tu, ayah Teacher Zati kata kalau puasa penuh sampai pukul 7 baru boleh makan aiskrim tu. So kita akan berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat makan aiskrim tu. Kalau tak, tengok je ayah makan. Kita tak nak lah kan. So kena buat bersungguh-sungguh. So orang kata benda tu pembakar semangat untuk anak. Okay. And then the last one is puji and reward. Okay. Yang ini yang paling ni lah, paling orang kata paling
Sekejap Okay, sorry, ada gangguan. Orang post datang pula. Okay, last kali untuk melatih anak kita puasa adalah kita berikan mereka pujian dan reward. Mungkin parents boleh buat macam ni tau. Sediakan satu kotak yang ada number 1 until number 30. Nombor 1 sampai nombor 30, iaitu 30 hari berpuasa. Setiap hari mereka penuh puasa, parents akan letakkan stiker. Belilah stiker yang comel-comel, gambar Hello Kitty ke gambar apa yang anak-anak suka. So setiap kali diorang puasa penuh, tampal dekat nombor tu. Hari kedua puasa penuh, tampal lagi. Hari ketiga tak puasa, so buatlah smiley masam tu ke. So dia akan rasa macam, alah hari ni tak dapat stiker tapi dapat yang orang sedih tu kan. So benda tu akan mendorong. Puan Aisyah umur bagi reward puasa sehari dapat sehari dapat RM1. Betul, itu pun boleh juga. Yang ni Teacher Zati dapat masa arwah atuk Teacher Zati ada lagi. Masa tu dalam umur 9 tahun, 10 tahun macam tu. Memang arwah atuk Teacher Zati dia memang akan cakap dekat cucu-cucu dia semua, siapa puasa penuh satu hari, atuk akan bagi duit raya RM1. Pagi raya baru boleh claim. Macam tu. So setiap hari dia akan, waktu tu cucu dia tak ramai lah, waktu tu baru ada 1, 2, 3 orang. So dia boleh monitor cucu dia puasa. So dia cakap, Zati hari ni puasa, dia write. So bila pagi raya tu dia akan tunjukkan buku yang dia note cucu-cucu dia puasa tu. Cuba kira ada berapa. So kita akan kira berapa ni dia akan bagi. Kalau RM20, 20 hari RM20 ada bagi RM20. Tu arwah atuk Teacher Zati yang buat lah. Sebab Teacher Zati kecil-kecil banyak duduk dengan atuk dengan opah kat kampung. So diorang, arwah atuk dengan opah lah yang banyak orang kata melatih. Selain daripada ibu dengan ayah, mereka jugalah antara orang-orang yang banyak latih Teacher Zati. Okay, puji dan reward. Kalau setiap kali anak rasa macam nak berbuka kan, macam mama dah penat lah nak berbuka lah rasa, cakaplah dia, puji dia macam, kakak kalau nak jadi seorang hamba Allah yang baik, kenalah puasa. Kalau nak masuk syurga, kenalah puasa, barulah Allah sayang. Kakak kan anak yang soleha, anak yang baik. Kita taburkan anak-anak dengan puji-pujian. Bila dia rasa diri dia dipuji, dia rasa diri, anak-anak ni rasa diri dia macam, dia akan rasa macam ni, bangga. Dia akan ada self proud tau bila kita puji diri dia. So bila dia ada benda tu, dia ada confident, dia datang, dia punya semangat dia akan build up. Ni guna pakai trik zaman Umi kecil-kecil, so berlumba lah adik-beradik. Betul Saya rasa Teacher Zati rasa trik ni memang daripada mak ayah kita dulu memang dah guna trik ni. So memang sangat orang kata berhasil lah kan reward ni sebenarnya untuk bagi anak-anak berpuasa. Tapi kalau nampak anak tu betul-betul tak larat, kalau nampak anak tu betul-betul dah pucat sangat ke muka dia ke, suruh dia buka je puasa. Kita adalah orang kata cara macam ni kita nak cakap, tak apalah sebab hari ni abang tak sihat ke, kakak tak sihat, mama still juga bagi RM1 ataupun bagi 50 sen ke, tapi hari ni je, orang kata perbagaikan. Okay, so itulah antara tips-tips yang simple, yang mudah yang Teacher Zati boleh share. Memandangkan dah masuk asar dah pun. Okay, memandangkan dah masuk asar pun, so Teacher Zati akan recap balik. Yang pertama tadi, tips nak bagi anak berpuasa adalah kita kena latih dia solat dulu. Okay, kita kena bagi tahu dia kenapa dia kena solat, supaya bila dia dah terbiasa dengan nak solat sahaja, untuk puasa pun tak ada masalah. So mana parents yang orang kata sepanjang PKP ni jarang solat dengan anak, jarang suruh anak tu solat. Mungkin pada parents, alah kecil lagi, baru 4 tahun, baru 5 tahun, baru 6 tahun, buat apalah nak paksa solat. Parents, waktu umur 4, 5, 6 tahun ni lah bila kita, bukanlah paksa, tapi bila kita suruh mereka buat secara konsisten. Awal umur ni lah sebenarnya yang menentukan diorang punya konsistensi mereka kepada umur yang lebih besar. Sebab bila dah umur 10 tahun, 12 tahun, diorang dah mula ada rasa untuk melawan
ataupun rasa macam pemikiran lain akan masuk dalam pemikiran dia orang, dalam minda dia orang. So waktu inilah kita, walaupun kita rasa kecil lagi tak payahlah, tapi ini adalah waktu terbaik untuk kita program dia punya mind. Jangan dah tunggu besar baru nak program, dia jadi susah. Sama juga macam laptop ke PC kita beli. Kalau PC baru dalam kosong, kita boleh install apa benda pun software yang kita nak dalam PC kita tu based on apa yang kita nak. Tapi kalau kita beli ataupun kita dapat PC lama, benda macam-macam dah ada, dengan virus, dengan segala benda yang ada dalam PC tu, kita nak kena reformat, kita nak kena install balik semua benda baru dalam tu. Kadang-kadang dah install baru pun still lagi corrupted dia punya file lah, apa benda semua. Macam tu juga yang jadi kat anak-anak kita. So masa kecil-kecil ni lah kita suruh anak kita solat. Bukan nak memaksa, tapi memang kena. Memang itu nak tak nak kena buat. So jangan masa PKP ni rasa macam tak yalah, anak aku baru 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun baru nak paksa-paksa suruh solat. Jangan. Sebab dekat tadika pun memang kita suruh anak solat. Macam mana pun memang kena solat. So dekat rumah pun hopefully parents buat benda yang sama. Okay? Yang kedua, storytelling tentang puasa. Bagi storytelling ni, fungsi dia untuk bagi minda anak-anak kita ready yang puasa tu macam mana, sampai bila kena puasa, sebab apa kena puasa, kena bagi tahu. Okay, yang ketiga, latih puasa anak secara berperingkat. Berperingkat maksudnya mungkin minggu pertama puasa setengah hari, minggu kedua 3/4 hari. So depends pada anak-anak dan depends pada parents. Yang seterusnya ialah sediakan aktiviti yang menarik sepanjang hari untuk anak-anak. Atur jadual anak-anak daripada pagi sampai petang. Adakah waktu mereka rehat ataupun mereka tidur sekejap sebelah petang, supaya mereka tak rasa macam panjangnya masa nak tunggu berbuka ni. Okey. Yang ke-5, lewatkan waktu bersahur. Okey, lewatkan sikit. Macam sama je mereka pergi breakfast pagi-pagi, tapi awalkan sikit lah dalam pukul 7 ke, still gelap-gelap tu suruh mereka makan. Jangan suruh mereka sahur sama dengan kita, sebab kita waktu imsak pun pukul 5 lebih macam tu kan. So terlalu awal. Biar lewatkan sikit, pukul 8 pun tak apa. Okey. Yang ke-6 adalah hidangkan makanan kegemaran semasa sahur dan berbuka supaya mereka rasa bersemangat. Jadikan benda tu sebagai target point diorang nak habiskan juga puasa satu hari tu. Okay. And then yang last sekali adalah puji dan reward. Sentiasa puji anak-anak, sentiasa kata mereka anak soleh, mereka anak soleha, supaya mereka rasa, oh aku anak soleh, jadi aku kena ikut arahan Allah, ikut perintah Allah. So bagi reward. Habis je macam tadi kata tadi, boleh buat satu board yang ada nombor 1 sampai nombor 30. Setiap hari mereka puasa boleh letak stiker dekat situ, ataupun boleh gunakan idea Puan Aisyah. Trik yang digunakan adalah bagi satu hari kalau puasa dapat RM1, boleh simpan dalam tabung. So boleh guna juga trik ni, sebab trik ni rasanya dulu-dulu ayah-ayah kita, mama ayah kita dulu pun dah guna trik yang sama untuk latih kita berpuasa. So why not kita guna trik yang sama untuk latih anak-anak kita berpuasa. Okay. So hopefully Teacher Zati harap sangat perkongsian petang ni dapat bantu parents untuk melatih anak-anak berpuasa. So in advance Teacher Zati nak ucapkan selamat berpuasa. Okey, selamat menyambut puasa kali ni sedikit lain. Tak ada tarawih, tak ada bazar, tak ada apa-apa. Memang sangat-sangat berbeza. So hopefully kita dapat, orang kata dengan berlakunya COVID-19 ni, bulan puasa kita lebih, orang kata lebih berkat, lebih banyak kita dekatkan diri dengan Allah. Banyak kita dapat spend time masa dengan anak, dengan suami, dengan isteri dekat rumah. Okey. Dan sebelum puasa ni, Teacher Zati nak minta ampun, minta maaf kalau selama Teacher Zati buat live ataupun selama kita kata kenal di tadika ke di mana-mana, kalau Teacher Zati ada buat salah, Teacher Zati minta ampun, minta maaf kalau tersalah kata. Orang kata nak puasa ni biar kita bebas, bersih daripada apa-apa kesalahan, insyaAllah. Dan Teacher Zati maafkan juga semua, all the parents, all students, dan bagi pihak Tadika Nurul Khalifah Group Sdn Bhd juga, Teacher Zati mewakilkan company lah Nurul Khalifah untuk mohon ampun dan maaf jika ada terkurang daripada kami. Okey, tak kisahlah dari segi belajar ke, dari segi
servis kami ke, apa-apa saja, kami minta ampun, minta maaf. Semoga semua dihalalkan insya-Allah. Kalau ada apa-apa yang perlu kami improve, bagi tahu, kita selesaikan secara baik. Semoga Ramadan kali ini memberikan lebih makna. Semoga Ramadan kali ini dapat beri lagi 1000 rahmat untuk kita semua. So hopefully tips-tips tadi dapat membantu parents untuk ajar anak-anak berpuasa. Okay, so take care, jaga diri, stay at home, stay safe. InsyaAllah lepas PKP ni habis, kita jumpa kat sekolah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa solat asar ni boleh ajak anak solat sekali Okay, bye-bye.